Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang adab Nabi, iaitu Nabi tidur, bersalaman, membaca Al-Quran dan menangis. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya, Nur Husnul Huda binti Muhammad, A203674. Saya Nur Farah Amira binti Muhammad Fazil Haris, A201650. Saya Nurul Awatim binti Mak Ramli, A203705. Pengertian sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ialah perkara yang disandarkan kepada Nabi, iaitu dari segi perkataan, perbuatan dan takrir. Sunnah dari segi perbuatan membawa maksud apa yang dikhabarkan para sahabat tentang perbuatan Nabi. Manakala dari segi sunnah dari segi perkataan pula ialah setiap apa yang diperkatakan oleh Nabi. Dan sunnah dari segi takrir pula iaitu apa yang didiamkan oleh Nabi tanpa mengingkari, sama ada dari segi perbuatan atau perkataan yang datang daripada sahabat Nabi. Saya serahkan pada rakan saya untuk menerangkan tentang adab Nabi. Terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang adab tidur sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 67. Maksudnya, dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengar keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Daripada ayat ini kita dapat lihat bahawa tidur merupakan satu cara kepada manusia untuk berehat selepas mereka kerja pada siang hari. Tidur juga dapat menjadi satu ibadah apabila kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Adab tidur terbagi pada dua, iaitu sebelum dan selepas. Adab sebelum tidur terbahagi kepada 8, iaitu berwuduk. Sebagaimana dalam hadis Rasul menyatakan, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wuduklah seperti wuduk untuk solat. Yang kedua ialah berdoa sebelum tidur, meletakkan tangan kanan di pipi kanan, tidur mengiring di sebelah kanan, berzikir dan membaca 3 qul, muhasabah diri, mengebas tempat tidur dan membaca surah An-Nur. Daripada adab selepas tidur, antaranya ialah membaca doa bangun tidur. Ada hadis yang mengatakan doanya begini, dan apabila bangun tidur, baginda mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Seterusnya mengemas tempat tidur, bersiwak atau membersih gigi, mencuci kedua tangan dan memasukkan air dan menghembuskan ke dalam hidung, iaitu istinsyaq sebanyak 3 kali. Adab menangis sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 82, maksudnya maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Ini menunjukkan bahawa kita sebagai manusia perlulah mengurangkan tertawa dan memperbanyakkan menangis. Okey, saya akan serahkan kepada rakan saya. Seterusnya ialah adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni sememangnya dituntut oleh syarak dan dijanjikan fadilat yang besar bagi mereka yang melakukannya. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi. Seterusnya ialah seperti yang kita ketahui, pembacaan Al-Quran ini merupakan satu ibadah yang dituntut, maka sudah pasti terdapat banyak adab membaca Al-Quran seperti yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya ialah berwuduk, menghadap kiblat, membaca tawus iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan niat kerana Allah. Seterusnya saya beri kepada pembentang seterusnya. Seterusnya ialah adab bersalam. Sebagaimana diajar oleh Nabi SAW, antaranya ialah yang pertama memberi salam sebelum bersalaman. Yang kedua ialah tidak merungkaikan tangan dengan segera selepas memberi salam. Seterusnya, bahasan ulama mengenai tentang adab bersalam, iaitu yang pertama ulama mazhab Imam Hanafi dan sebahagian daripada ulama Maliki mengatakan sunnah untuk kita bersalam kedua-dua belah tangan. kerana ia merupakan cara yang dibuat oleh para sahabat dan tabi'in.
Bukti yang menunjukkan ke atas perkara ini ialah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bermaksud Nabi SAW pernah mengajarkan aku at-tasyahud. Ketika itu telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan baginda semasa bersalaman. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ulama lain pula berpendapat bahawa memadai bersalaman dengan satu tangan sahaja. Walau bagaimanapun, bersalaman dengan kedua-dua belah tangan tidak dikategorikan sebagai bid'ah kerana ia merupakan diriwayatkan oleh ulama yang mulia dan mendatangkan dalil-dalil mereka. Kerana tujuan asal bersalaman adalah untuk memperkukuhkan kasih sayang dan merapatkan pertautan hati sesama Muslim. Seterusnya adab tidur terdapat perbahasan tentang larangan tidur secara meniarap, iaitu daripada riwayat daripada Ya'ish daripada ayahnya iaitu Tiqbah. Suatu hari beliau tidur dalam keadaan meniarap di dalam masjid, lalu ada seorang membangunkan cara tidur itu. Membangunkan beliau dan berkata, sesungguhnya cara tidur ini dimurkai Allah. Beliau merupakan Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi juga berkata dan dimakruhkan untuk tidur di atas perut, iaitu secara meniarap. Seeloknya kita sebagai seorang Muslim menjauhkan sifat perbuatan tidur secara meniarap dan mengamalkan sunat-sunat tidur yang lain. Ini ialah adab baca Al-Quran. Imam Al-Tibi dalam syarahan beliau ada berkata tentang kelebihan membaca secara perlahan. Dikatakan oleh beliau membaca dengan suara yang perlahan adalah lebih afdal. Manakala pula membaca dengan suara yang kuat pula afdal bagi orang yang tidak bimbang daripada sifat tersebut, iaitu riak, dengan syarat dia tidak mengganggu orang lain seperti sedang solat, tidur dan selain daripada keduanya. Seterusnya cara mudah agar generasi kini mampu mengikuti adab Nabi, iaitu kita dapat melakukan aktiviti berkaitan adab Nabi di dalam kelas bersama rakan. Seterusnya berkongsi dan saling mengingati antara satu sama lain melalui laman sosial media seperti TikTok, WhatsApp dan lainnya. Seterusnya membuat simulasi melalui video, membuat naik di medsos dan akhir sekali memperbanyakkan belajar tentang sirah Nabi untuk tambah rasa kecintaan kepada baginda. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Untuk itu betapa pentingnya buat kita untuk mempelajari dan menekuni sunnah Nabi SAW. Ini kerana apabila kita meninggalkan salah satu daripada sumber yang penting ini, maka sudah tentu kita akan menyimpang dan menyeleweng daripada asas kebenaran. Sekian, terima kasih.